Saya kalau ni risau laki tu jak putih. Nah dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan pengikut majlis ilmu sejarah Patani yang dikasihi sekalian. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan taufik dan hidayah daripadanya boleh lagi kita bersama pada malam ini. Walaupun beberapa saudara kita masih lagi dalam keadaan yang terkurung, dah bagi orang yang kena jaga diri duk dia kerana akibat wabak COVID-19 ataupun corona. Itu adalah satu perkara untuk nak menjaga keselamatan umum, kesihatan umum, dan juga itu melatihkan kesabaran kita. Nah, maka pada malam ni kita akan menyambungkan lagi tentang sejarah Patani kita. Kalau kita ingat bahawa pada malam yang lepas tu kita sudah kenal tentang sistem pemerintahan ataupun panggil rakbuk, mengetah rakbuk kampung krong kerajaan Tani. Kerana biasanya manusia ni turut lumrahnya apabila manusia nak duk jadi kumpulan, jadi grup, jadi ramai, maka dia kena ada peraturan. Kena ada peraturan, kena ada sistem, kena ada cara untuk nak menyelarah, untuk nak teratur kehidup masyarakat, satu-satu masyarakat. Dan juga dia kena ada tindakan bagi siapa saja yang tak turut peraturan, tak turut undang-undang, tak taat ke ataupun melanggar ke, deraka ke, gitulah. Sampai kini pun biasa supa je lah. Semua negara tu dia kena ada cara-cara mereka. Kalau tak turut undang-undang negeri, jadi tak keramat lah. Tak keramat. So jadi akan berlaku langgar undang-undang. Itu yang akan ada akibat buruk. Seperti mana kita tengok dalam negeri kita tu, lagu tu lah. Jadi undang-undang tu tak berapa keramat mana, orang tak turut mana. Tapi ya tak ya pun, kita selaku orang Muslim, kita tak boleh melanggar undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu dah bahawa Tani kita tu ada hubungan lagu mana dengan Belanda pada malam yang lepas. Malam ni pula kita akan kenal lagi beberapa bangsa, beberapa kaum orang hak luar Tani, hak mari di Tani. Pertama kalinya kita kena ambil tahu bahawa Tani kita ni pada zaman dulu ni tak sunyi daripada jumpa temu dengan orang yang bukan Tani. Kerana Tani kita tu adalah pusat hak nombor satunya pusat perniagaan.
apabila nego ni zaman dulu yo nego dengan orang luar negeri. Dan luar negeri tani kita tu, iaitu kalau nak ke atas gini ada orang Siam, orang Khmer, orang Burma, Campa, orang Yuan, orang Cina, Jepun nak ke atas tu. Dan kalau pergi sebelah barat pula tu, adanya orang India, orang Parisi, orang Arab dan juga jauh lagi jenis orang putih, orang Eropah. Kalau sebelah timur tu lagi, adalah orang Jawa, orang Melayu, orang Bugis, orang Moro, orang apa lagi orang belah sana tu. Juga selatan Taning pun banyak ke orang dunia Melayu, tak ada apa banyak. Itulah yang membuat Taning tu dapat untung daripada perhubungan dengan orang luar ni. Tujuan besarnya untuk nak berniaga. Nak berniaga. Kalau kita tengok, saya nak baca benda-benda yang ada di Taning pada zaman dulu ni, kata kerajaan Taning ada benda gapo dalamnya. Kalau mengikut barang-barangan yang ekspor, ya ada ekspor dengan import, daripada tani kita. Hak ambil benda masuk dengan ambil benda tubik. Kalau ambil benda tubik gitu bermaknanya benda tu benda hak kita ada. Kita jual ke orang. Dan kita akan ambil barang wak masuk. Apabila kita tu tak ada benda tu. Jadi kalau kita tengok, Taning tu dia wak tubik gapo tik. Adanya beras. Beras iaitu benda pertama. Setengah orang tu kata, orang belik juga tu. Dia kata, boleh jadi ke Taning ni beras banyak, boleh tahu wak tubik. Ni dia baru senaga zaman Raja Hijau. Itu akibat daripada apabila orang Taningnya gedah benar. Dia buat benar habis, mana tanah luar buat benar tu seperti wasiat Raja Hijau. Ketika Raja Hijau ni pergi buka, pergi temuh tanah tembangan. Hok gali parik daripada Temangi Kampung Perigi Telaga Sembilan tu, heret ai tubik mari di Kampung Parik tu. Hok Raja Hijau wasiat tu, apa ni katanya, siapa punya tanah lapang jadikanlah sawah padi dan dirikanlah rumah untuknya. Rumah padi itu adalah pusat perjuanganmu dan kamu akan bermusuh dengan Siam selamanya lagi. Hak tu hak wasiat Raja Hijau dulu. Maka apabila lepas pada tu, maknanya orang Taning semua bakal buat benar. Buat benar hingga boleh sara diri. Dan bukan saja kawasan Seri Wangsa, kawasan Lembah ni saja dah benar luah. Maka raja-raja daerah pun gedah juga pergi buat benar. Salah satunya negeri Reman. Kita terdapat bahawa setelah Patani itu jatuh ke tangan Bangkok pada tahun 1780 ni, maka Reman pula yang ambil alih jadi gudang. Jadi kelebsa simpennya berah. Kerana Reman ni, iaitu Reman Kota Baru Mei pada masa tu dia gedah habis tanah kosong dia untuk buat benar. Kerana dia ganti nocik. Kerana nocik pada masa tu dia punah habis benar dia. Jadi boleh ke Reman. Itu kata benar pertama dia beras. Yang keduanya garam. Garam ni jadi bagai ekspor juga. Bagai tak tu bet luar. Gage. Dia motor gage kalau yang melon ni enggak. Cupak 20 kot, 25 kot, 30 gitu mau. Tapi gana boleh jadi benda hak penting. Gage ni penting lah sebab ia nak masuk dari masak. Kalau tak ada gage tak ada perasaan masing. Gage tu penting, murah-murah pun orang tak boleh tinggal dia. Maka kalau kita tengok di Nusantara ni, tempat hak buat gage molek sekalinya Taning. Hak tu Zohir. Ada dalam tanah sejarah negeri Terengganu, ada sebut bahawa Terengganu ni hantar kapal laut banyak utir, mari ambil gage di Taning. Buat kayu, mari Terengganu tukang gage di Taning. Taning buat gage banyak. Sebab gage Taning ni istimewa dan soho pada masa dulu bahawa dalam kemasinan ada kemanisan. Tu supaya ngapa orang Taning, orang Taning lah. Dalam masing tu ada manis. Ambil orang Taning. Dalam marah tu ada baik. Dalam baik ada marah. Orang Taning tu payah sikit dengan gage tu. Kita kau tengok semula tu.
Dah, patut ada ternakan lembu. Ternakan lembu. Mana tu jual lembu. Dah. Ada ayam. Dah, patut ada barang-barang makanan bagi-bagi makan bagi-bagi makan dah. Batu geliga. Lagu mana batu geliga? Tu cuba kena buka lah Google. Tengok dah batu geliga tu gapo. Besi. Dan tembaga. Rempah-rempah. Kapur barus. Kayu cendana. Dah. Kayu cendana putih. Kayu cendana kuning. Kulit binatang. Atau kulit binatang ni belulai. Belulai dah. Gading gajah. Oh, dah juga kan. Dan kain. Lepas tu timah hitam dan biji timah. Oh, ni bagi yang ada di taning dah. Kalau kita nak ulai klik sekali ni bagi ada di taning, berah, garang, ternak lembu, air, bagi-bagi makan. Batu geliga, besi, temaga, rempah-rempah ni kentit orang boleh gula dah. Dah, banyak perkara lah. Dah, kapur barus. Dah, kayu cendana putih, kayu cendana kuning, kulit binatang, dah, gading gajah. Dah. Kain, lepas tu timah hitam dan biji timah. Ni bagi-bagi hak boleh cari dalam tanah tu tagi. Lepas tu kita mari tengok bagi hak buat masuk pula. Dah, bagi hak apa ni buat masuk pula. Dah. Kapur barus. Kalau kita jangan beli kita tak di kata buat tu baik. Pandai ngano buat masuk pula. Nanti ada huraya. Dah. Batu geliga. Kayu cendana. Emas. Beras. Garam. Timah hitam. Kapur. Kayu manis. Dah. Tembikar. Buah pala. Bunga cengkeh. Kain dan rempah. Dah. Kalau kita tengok, dah. Kalau kita tengok kata gapo hak tani wak masuk dan tani wak tubek. Contohnya berah. Tadi kata wak tubek ni beli wak masuk pula. Dah, kalau kita tengok sini dah. Kalau sini dia tulis tu barang-barang yang ekspor. Dia tulis dah kalau beras, garam, ternakan lembu dan ayam hatta ke Johor dan Pahang. Negeri utama hok ambil. Dia jual belaka. Tapi kalau Johor ngapeh nak mari ambil benda ni di tani. Nah, itu beras, garam, ternakan lembu dan ayam. Batu geliga, besi dan tembaga jual ke Melaka. Utamanya dah. Orang beli apa ni pukalak dah panggil tu. Rempah-rempah jual kepada Siam. Dah. Kapur barus, kayu cendana, putih dan kuning, kulit binatang, gading gajah tu jual kepada Cina. Nah. Kain, timah hitam dan biji timah jual ke Jepun. Bani kita mari tengok benda hak orang luar mari masuk apa ni buat masuk bahagian ikut tani. Kapur barus dan batu geliga daripada Borneo dan Brunei. Hak kita ni dah. Kayu cendana daripada Jawa. Dah. Beras dah. Dan timah hitam dari Siam. Kapur dan kayu manis dari Champa dan Kemboja. Tembikar dah, dan kain daripada Jepun. Buah pala dan bunga cengkeh daripada Ambon. Dah, Ambon. Kain daripada Bengali dan Melaka. Kayu cendana daripada Timur. Lepas tu rempah daripada Jambi dan Indragiri. Hak sebut-sebut nama tadi tu tak ada lagi nama orang putih dan nama orang Arab. Hak ni adalah orang panggil pasangan penegak Kuka pasangan penegak sebab dia kena buat perjanjian. Mung bagi bagian ni kat aku. Aku nak beli bagian ni.
Sebab di Taning ni, orang-orang beli ni, selain pada Raja S sendiri ada syarikat, dia ada orang-orang kaya, orang panggil. Pok-pok menteri sendiri, pok-pok bendahara sendiri yang beli-beli bagian ni. Jadi Taning tu, contoh dia, Taning beli beras dia mari. Beli beras dia mari tak Taning, sudah. Lepas tu Taning kita ni ambil beras ni jual pula kepada orang lain. Bukan jual ke Siye lah. Jual kepada Pahang dan juga Johor pula. Sebab Siye ni dia tak boleh hantar beras pergi sampai ke Johor dan Pahang. Dia kena mari ladang di Taning dulu. Salah satunya orang Siye, dia tak berapa mahir nak jalan jauh dalam laut. Yang kedua, dia susah pula. Apabila pergi jauh daripada tempat dia tu, dia payah pula orang nak kecek bahasa. Tu masalah bahasa. Yang kedua masalah jalan jauh. Jadi Taning kita ni ambil peluang sebab Taning kita ni duduk di tengah-tengah tanah semenanjung. Maka Taning jadi pusat peniaga jadi tempat pertukaran. Orang belah ni mari sini, orang sini mari sini, jual beli sini. Maka Taning boleh ketik asing seperti mana yang dah sebut pada malam yang lepas. Maka kalau kita tengok benda ni benda hak jiran-jiran kita. Kalau kita tengok nama-nama tadi tu adalah negeri-negeri hak duk sekitar Alam Melayu dan sekitar Asia ni je. Hak mari jual beli terus dengan Taning. Maka apabilanya orang putih ni bermulanya mari di tanah Melayu, mendarat di tanah Melayu, sepertinya Portugis mari dah sampai Taning, maka dia mula nego dengan Taning melalui beli barang-barang hak ada di Taning. Malam ni cuba kita tengok pula kata pertamanya dia tertik dia kata Taning ada hubungan dengan Portugis. Lepas tu Taning ada hubungan pula dengan Belanda. Lepas tu kita mari tengok pula kata Taning ada hubungan lagu mana dengan British. British jauh negeri orang putih. Di Eropah ni, dia pula ni di Eropah. Iaitu adanya Sir Francis Drake. Sir Francis Drake. Perantauran orang British, dia berjaya. Dia berjaya bawa kapal dia tu mari pada British mari sampai di Asia jauh. Dia ni adalah ahli politik dan bisnes. Ahli politik dan bisnes yang berpengalaman. Dia ni mari sampai Taning, lepas tu dia lantik Mr. John Smith. Mr. John Smith jadi penasihat Raja Hijau pada tahun 1600. Lepas tu pula diganti oleh James Lancaster pada tahun 1602. Pada masa tu adalah masa yang Taning sangat kaya dan sangat masyhur pada masa tu. Dan Mr. John Smith ni juga yang tulis hop sakut dengan suasana bandar Taning kata besar lagu mana kalau kita ingat. Kita biasa dengar orang doyak bagi semua tu Taning tu rumah orangnya kapak-kapak panjang sampai dengan kucing boleh jalan atas bumbung, atas berabung. Itu bukan dia bagi. Bukan cerita dongeng. Itu ada dalam catatan British tadi tu. John Smith dia tulis kata kerana dia mari sampai Taning pak tu dia goyak atau Taning ni. Ada masjid Gresik terletak di tengah. Masjid dia ni, Masjid Agung tu tepek dengan emas. Dan Taning ni banyak masjid, banyak surau. Lepas tu perumahan orang di Taning ni derek panjang turut sungai dan turut jalan tengah hak lagi di kota. Lepas tu dia huraya semualah tentang kata orang lelaki pakai seluar, pakai baju skat, ada keris di depan. Setiap perempuan dan kanak-kanak ada tali emas di leher dan di kaki. Lepas tu dia kata rumah orang rapak banyak ni siapa ngah kucing boleh jalan atas bumbung rumah, tak kena jalan tanah. Ni ya tu rumah orang ramai, padat. Nanem orang ramai di Taning. Tu siapa gitu lalu. Lepas tu dia hurai siapa ngah akhir dan ayam di negeri ini bertelur 2 biji sehari. Oh, Masya Allah sungguh.
Hayya ni telur 2 utai sehari ni, itu adalah suasananya aman dan makmur. Bukan aman saja Taning, aman dan makmur. Itu salah satunya negeri yang negeri yang berdaulah, patu bebas, patu seni sungguh-sungguh. Hak tu hak kita nak semua orang Islam. Nak aman dan makmur. Aman saja tak ada, nak aman dan makmur. Tu Taning biasa dah sampai ke puncaknya aman dan makmur melalui mengetos diri sampai dengan kaya-kaya tadi. Lepas cuba tengok dalam kitab hak John Smith kata setiap orang tino dan budak-budak tu ada talimah tekok dengan kaki ni dulu. Pakai mah lakut tekok dengan kaki. Tu orang mewah lah. Zaman ning, zaman tak ada mah bodoh. Ni doyak zaman hijau ni dah kerja hijau. Jadi perangai lekat mah tekok ni budak ni. Kalau kira tani kita siapa kau hari ni? Ya tak? Deh, siapa yang kita tengok umur mana, keluarga mana, boleh cucu ke boleh anak. Maka demo ni kena usaha cari besar ke hudai boh tekok boh kaki. Boh tekok lah sangatnya kaki tak ada boh dah kena mela ni. Sebab wasa kehino kau tak ubah. Duit tak ada, macam bertai lagi lah ikut orang tu. Ya, daripada orang lain tu untuk nak ubah ikut anak cucu, nak mulia. Tu orang Taning dah. Gitulah orang jatuh yo royak tu lagu mana tumuhe gapo banyak. Tu John Smith yang mari Taning tu yak lagu tu dah. Walau lagu mana pun dah pada tanggal 27 dah bulan 11 tahun 1905 Mr. John Davis dah seorang pedagang British dah kena bunuh oleh lanung Jepun di Laut Patani. Nah, ni satu hal. Ya sebab ya pada tahun 1915 ni, ya ada orang pedagang British mari di Taning, yang nama John Davis. Lepas tu dia kena lanung Jepun. Lanung Jepun ni mengecon salat. Dah, lanung Jepun tu bunuh dalam Laut Taning. Ni titik permulaan hak Taning mula ada masalah dengan British. Kalau kita tengok sejarah British dengan Taning ni jok yang dulu. Yo nak nego tak ke mana pun tak nak tagih mana dengan Taning. Yo tak supa Belanda dengan Portugis ke dengan bangsa lain. Maju duk Taning. Tapi angkerik yang ni British ni tak berapa berjaya dengan Taning. Jok yang dulu lagi. Yo tak sekung mana dengan Taning kalau nak nego. Tapi sedekah British tu peranan besar sebab yo jadi penjajah tanah Melayu. Pas pada tu dah. Kita tengok. Kena bunuh di lanung Jepun, John Davis. Lepas tu dia buat surat lah dakwa pergi kepada Raja Hijau, suruh Raja Hijau dah cakang ataupun igat ataupun perang dia panggil dah puak-puak lanung Jepun. Tapi Raja Hijau pun nak buat apa tak boleh kepada masa tu sebab orang Jepun pengaruh juga hak ada di Taning pada masa tu. Tu jadi karakasang dia panggil dah. Tahun nak buat gimana, jadi memang supaya saya nak Ali lah. Orang duk dakwa suruh igat wibul saya nak Ali pula. Saya nak apa ni Kih bunuh Usman. Dah Kih bunuh Usman tu lah. Saya nak Ali pun tahun nak lagu mana. Lagu tu lah kalau banding ajaran Islam dah. Pada tahun 1608 ada orang royak kata seorang British yang nama William Killing. Dia tulis dalam catatan dia kata dia wasa dah tehre. Wasa tehre beh. Wasa seke dah. Wasa seke wasa here dah. Wasa seke wasa here dengan kecerdikan pedagang Patani di Pulau Bantam. Tu dia tu sebab orang Taning dia bijak dalam penego dia ketemu orang Taning ni fok pedagang Taning, orang ahli nego bisnes meng Taning game nego di Pulau Bantam. Pulau Batam. Di Pulau Batam ni di Sumatera lalu ni tu dia kata bijak orang Taning duk nego situ. Dia tanda kebijakan orang Taning. Itu tu soho dah lah kata orang Taning pandan nego dah. Pada tanggal 5 Februari tahun 1611. Tahun 1611 pula dah. Ada kapal dagang yang nama The Globe, hak syarikat East India, hak British, bukan VOC, bukan hak Belanda ni, hak India, hak British. Diketuai oleh
Kapitan Belanda, namanya Peter William Floris, dengan Lucas Atkinson, berlayar daripada India, Sapa mari pada Taning pada tanggal 22 bulan 6 tahun 1912. Kapal The Globe, Sapa mari Taning, tu boleh kenal dengan orang Taning, boleh niaga di Taning. Yo ni atau tulis ni nama William Floris ni. Dah kali dengan John Smith dulu. Peter Floris, bukan saja orang dagang saja dak. Tapi ni dia adalah penulis yang terkenal. Dialah yang tulis tentang suasana dan keadaan kerajaan Taning tadi. Dan ada pula dalam catatan Peter Floris. Dia katakan dia kata pada tanggal 20 ni tahun 1912. Wakil kerajaan British membawa surat perhubungan kedutaan King James I daripada Britania. Dan surat ini sudah diterjemah kepada bahasa Melayu. Maka surat ini apabila sampai di Patani, dibawa dengan perarakan gajah keliling kota Patani dan membawa menghadap Raja Patani. Ini adalah tanda permulaannya perniagaan di antara British dengan Patani. Tu kitab tulis. Lepas tu dia tulis pula kata semua bagai-bagai yang nego di Patani, orang Patani ni nak potong cukai pengkalan 5%. 5% kepada Carino dan juga 1% kepada keawangan umum. Seperti kata dulu saya bahasa royak dah, dia kata tani nak potong ni. Kalau 100 ni dia potong ni, kutip asing. Ni tu 5 taruh pergi kepada Carino untuk pengurusan kalau dia juga 1 saja dalam 100 tu buat masuk ke keawangan umum negara. Jadi orang British bermula kenal dengan orang Taning, dengan pembesar-pembesar petani, seperti Datuk Laksmana, Datuk Shah Banda, orang kaya Seri Nara Diraja. Dan orang-orang British ini mulai mengenal adab dan istiadab menghadap Duli Yang Maha Mulia. Adab perniagaan, dan juga kenal seni budaya Patani yang belum pernah lihat di mana-mana. Tu. Jadi orang British ni dia laik sikit ya. Dia laik sikit. Sampai kan dia boleh berapak dengan Datuk Laksmana, Datuk Shah Banda, orang kaya Seri Nara Diraja. Kalau Datuk Laksmana tu metara tuan orang kum kontak Datuk Shah Banda, satu jabatan dalam Menteri Hok Negara tu. Kalau tak ingat Hok Negara ada goyak tu. Orang kaya Seri Nara Diraja, dia morning ni adalah fok-fok kahak bedi. Fok-fok jutawan, fok-fok nego, fok nak terukik businessman di Taning. Hok ni buat hasil banyak kepada negeri Taning. Nanti orang British ni dia boleh kena adat istiadat, boleh kena seni budaya, boleh kena mengadap Duli Mulia Raja Taning yang tak pernah jumpa di mana-mana lagi. Pada tanggal 31 betul dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 1912 Gajah Hijau keluar daripada istana untuk gi buru benate. Gi buru benate di tanah seberang. Perarakannya dikelilingi dengan perahu jong sebanyak 600. Masya-Allah. Jadi gajah ni dia tak tubik mana dalam kota, dia duduk dalam tu, dia duduk dalam kota, dia tak pergi mana. Nak tubik sekali-sekali ni besar. Jadi pergak carrier naik gajah tu naik atas ti abderek tubik pergi. Ni dalam catatan orang putih. Diikuti dengan pihak-pihak Menteri Hulu Balai dan juga rakyat. Gimana gajah pergi ke seberang tanjung.
Seberang Tanjung ni kalau kita tengok lah ni di Lempo, Budi. Budi Teluk Kapur, Teluk Sembilan, Tanjung ni. Nah. Dan ketika ini juga ada orang British dan orang Belanda tu boleh masuk mengadap Raja Hijau di seberang Tanjung. Seberang Tanjung belah dekat sana. Nah. Tu. Maka Peter Flores dia catat dalam kitab dia tu bahawa Raja Hijau adalah perempuan yang megah. Tubuh tinggi, orang sejuk, orang dia. Mudah tu ya hurai kata orang Raja Hijau ni orang pasal megah. Orang pasal megah, tegas, tubuhnya tinggi, tinggi lepah, patut orang sejuk. Ya payah nak orang tapi yo bekeng dal ini adalah ciri-ciri ilik Melayu yang sebenar, yang belum pernah lihat ilik-ilik Melayu perempuan di tanah Melayu. Dia kata dia tengok Raja Hijau ni, kata ni orang kata orang yang bakar besar, bakar tinggi dari tanah Melayu. Sungguh orang tino lagu ni, dia kata. Di samping itu juga Raja Biru, adindanya Raja Hijau ikut serta dalam peraroke sekali juga dengan kerabat Seri Wangsa. Sekali pergi dengan Raja Hijau. Jadi dia kata Raja Hijau gi kali ni dengan besar-besar kerana sudah 7 tahun Raja Hijau tidak keluar daripada istana. 7 tahun dah tak ada tubik rock ni besar benar. Tubik gi di luar kota. Sebab dulu tu kalau tak ambil molek ni tak tubik Raja Hijau, takut juga. Kalau kita ingat kalau kita ingat mula-mula dia naik Raja Epak, naik takta pak tu mari selalu dah bendahara kayu kelak. Bendahara kayu kelak mari daripada Sain, mari daripada Kelabon, mari Seria Taning. Lepas lagi sekali. Jadi senyap. Jadi dia pun kena duk beringat jugalah, takut juga. Keselamatan Maka ambil molek dah ni sampai 7 tahun ni dia tubik. Tubik untuk pergi buru kerbau dan beruang dan binatang lain-lain lagi di seberang Tanjung. Tu. Tu kalau kita tengok apa ni orang-orang putih yang duduk di Taning. Dan juga orang putih ni dia tulis juga kalau nama Peter Flores tu dia tulis berkenaan dengan Mak Yong. Dengan Mak Yong. Dia kata Mak Yong ni adalah salah satu seni. Seni persembahan, seni tarian. Mirip dengan tarian orang Jawa. Tapi tarian ini amat cantik dan tua yang saya tidak pernah lihat di mana-mana di tanah Melayu. Dia kata tengok permainan Mok Yong dalam kota. Kau dia turut Raja Hijau di seberang Tanjung tu lah. Dekat sana tu Raja Hijau pergi bernata pergi rehat di luar bandar tu. Luar kota tu. Jadi dia boleh tengok orang main Mok Yong. Dia kata Mok Yong ni mainnya dia tu memang sepengar tarian atau penari Jawa. Tapi dia kata lebih cantik. Lebih jangok lagi. Dan wasa lebih tua lagi. Hodok main ni. Tu. Tu. Lepas tu dalam catat tu juga dia tulis pada dia kata pada tanggal 4 bulan 10 tahun 1913 itu berlaku satu peristiwa. Berlaku satu peristiwa. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. Bulan yang semua sedang berpuasa. Kejadian ini berlaku bahawa berlaku bahawa ada seorang hamba orang Jawa. Seorang hamba orang Jawa buat salah, maka dihukum oleh Datuk Besar dan Datuk Laksmana. Dengan asbabnya Datuk Laksmana dengan Datuk Besar, Datuk Besar ni jadi bendahara. Bendahara Datuk Besar dengan Datuk Laksmana ni panggil hamba Jawa ni, Wadi Goreng ni, mari untuk siasat.
Siasat berlaku sebab pada tahun 1613 ni, 1910 ni berlaku kebakaran. Berlaku bakar le bandar Taning. Bakar mengebok banyak, mengebok sampai api sampai di pintu kota. Habis umur orang banyak uti bakar. Hangus. Maka panggil Jawa ni sebab untuk nak cari benar sungguh lagu mana. Tapi orang Jawa ni tak mengaku. Tak mengaku, jadi tak kecek benda sebenar. Maka dihukum. Dihukumnya kerana dengan kemarahan oleh Datuk Besar dan Datuk Laksmana, maka ambil keris tulis muka. Ni kena pipi ni muka ni. Maka itulah membuat api kemarahan ni oleh orang Jawa bangun murih. Orang Jawa ni ramai jadi hamba di Taning. Bawa nak murih sebab ada orang Jawa seorang tu kena tulis muka tu, maka demo ni igat. Igat Datuk Besar dengan Datuk Laksmana. Jadi berlaku huru-hara di Taning. Hingga api ni kau nyala lagi sapa. Api tu sapa di pintu gerbang depan Istana Kresik. Lepas tu dia kata rumah orang ni nyala habis. Malaikat rumah-rumah orang kaya Serinara, rumah Datuk Bendahara, Masjid Kesik dan istana saja tak kena api. Orang lain tu bakal kena biah api belaka. Dan juga ngikut jalan raya ni, orang-orang Jawa ni dia buat ngaruk orang Tino, lepas tu buat karuk rakyat-rakyat awam biasa dalam bandar. Maka orang British dan orang Belanda capur tangan dengan orang Taning, beramak orang Jawa. Beramak orang Jawa hingga ramainya orang-orang Jawa ini bawa diri lari pergi ke Senggora dan juga Patalung. Dan akhirnya boleh igat orang Jawa hanya 4 orang. Boleh igat orang Jawa hanya 4 orang. Tu. Ini berlaku. Maka setelah berlakunya huru-hara dengan kerana orang Jawa ni, kerana pada di Taning, kerana orang Jawa ni dia jadi hamba di Taning tu banyak. Kerana orang Jawa banyak di Taning, salah satunya orang Jawa ni dia hijrah daripada tanah Jawa dia kerana susah hidup. Sebab Jawa pada masa tu boleh ke Belanda habis. Maka dia nak boleh ke Belanda, maka dia pindah mari di tanah-tanah luar Jawa. Jadi kalau kita tengok kawasan Taningnya, pengaruh Jawa ni, kebanyakan Jawa tu nak mendarat di negeri Sai, di Telubeh. Sebab apa? Sebab dia tengok nunggu dia dulunya, zaman dulu sebelum Islam tu, kerajaan Majapahit sudah dirikan satu keraton, satu kota di tanah Taning, iaitu duduk di kawasan hak kita panggil Teluk Kretong. Teluk Kretong dekat Sai Pelah Kengor tu, sebenarnya situ Teluk Kretong tu sebenarnya nama dia Teluk Keraton. Keraton tu bahasa Jawa maknanya kota. Bahasa Melayu kota, bahasa Jawa panggil keraton. Kita lah jadi Teluk Kretong dah. Bahasa Sia panggil Teluk Kraitong. Kraitong Calawang Boyo lah. Dan semua Teluk Keraton. Dan kawasan-kawasan itu tu banyak nama-nama kampung yang berdasar daripada Jawa. Siapa mai kok pek bung kok ni pun, kok pajera ni pun banyak juga hok nama daripada bahasa Jawa. Sebab orang Jawa ramai duduk situ. Dan orang Jawa hok lain lagi apabila mari Taning di mari Sai dah mari Taning diri pun ramai, dan mereka ini jadi boroh dan jadi hamba kepada orang-orang kaya di Taning ramai. Tu orang Jawa. Dan orang Jawa ni dia tak pelaga mana, dia tak suka dengan orang Belanda. Sebab orang Belanda ni dia masuk hidup jajah tanah Jawa, negeri Jawa dah di Pulau Jawa dia tu. Di Indonesia lah ni tu. Habis dia tak cok mana. Ni salah satunya berlaku kebakaran ni pun adalah daripada orang Jawa yang nak bakar gudang. Keleh orang Belanda hok duk di Taning. Habis tu orang Belanda tu pakak dengan Taning, tapi api tu ya bakar ya larat. Jadi Gajah Hijau pun nak murih lah. Sebab ia bukan sekadar kata orang Jawa saja dak hok ramai di Taning. Bangsa-bangsa lain pun ramai di Taning. Wak emo
orang British, wak emo orang Belanda, wak emo orang Portugis, wak emo orang Jepun, wak emo orang Cina, wak emo orang India, orang Arab. Banyak bangsa hidup berniaga di Taning. Pas demoning mari hidup Taning dah ni biasanya tak segelek. Nak duduk lama Taning. Maka dalam catatan juga terdapat bahawa separuh rakyat di Kota Kresik itu adalah orang asing. Separuh rakyat dalam Kota Kresik itu orang asing. Kalau kita banding kalau kita pergi mana besar-besar sebut pergi bakok dah. Bagi international. Orang ramai, tahu tu negeri mana duk jalan tepi kita ni penuh kena. Orang international antarabangsa. Taning pun lagu tu. Separuh rakyat di kota ini adalah orang asing. Orang asing pada masa tu rakyat Taning tu ada 200,000 dalam kota. Mana tu 100,000 tu bagi sebelah tu orang luar. Orang luar kita nak guna unik-unik kita biasa tak sedap mana tak boleh. Orang putih ke, orang Portugis ke, orang Jawa ke apa banyak. Maka apabila ramai lagu ni dan akibat daripada berlaku kebakaran ni sebab berbalahnya orang luar negeri duk berubuk di Taning ni, maka berlakulah cara reformasi sosial oleh Raja Hijau. Ni saya nak cerita sikit ni dah. Jadi Raja Hijau ni dia pak tiru. Dia cak rabiat orang panggil. Cak rabiat lagu mana? Ini berpermulaannya buat nikum. Dah main ayat lagu mana Raja Hijau buat. Jadi Raja Hijau ni bagi kawasan Kresik, kawasan kota adalah kawasan safety zone. Kawasan kawal keselamatan oleh Temenggung. Kalau kita tengok lagi dah. Jadi Temenggung ni dia akan kawal dengan selamat, semua tak boleh buat huru-hara dalam kawasan kota. Kawasan dekat kota tu dalam Kresik tu. Dan juga dia buka kawasan untuk kediaman mastating bagi-bagi orang luar. Mana? Kumpulan mula-mula kita tengok kumpulan yang paling ramai iaitu kumpulan orang Arab. Kumpulan orang Arab ni orang Arab suruh duduk di belakang pondok. Kalau kita ingat raja buka dah pondok dulu dah. Lepas pada dia buka Menteri Agama, jadi kawasan Semela Sidik Gelomaning tu pondok, maka lepas pada orang lagi sebelah selatan panggil. Sebelah selatan tu kat bawah ni dah itu Gajah Sidik Sedawa gi sampai di pujuk itu adalah kawasan perkampungan orang Arab. Orang Melayu dah kat tu, kampung dah. Tapi kalau jenis orang Arab kena pergi buka kat tu suk sampai di pujuk. Maka di pujuk tu ramai orang Arab duduk situ zaman dulu. Tu pujuk. Bagi orang jenis orang putih, orang Eropah ni suruh hidup di Kuala Jambu. Kuala Jambu ni di kawasan kedai jamu lah ni tu. Tu bi orang putih tu, orang Portugis, Belanda, gapo sah tu. Habis kita tengok ambil jok di Bapu, Takeh dan negeri siapa jamu satu tu. Kawasan tu kawasan Belanda. Kawasan Belanda, kawasan Portugis, kawasan orang putih nak banyak kena duduk kat tu sampai di Kuala Jambu sebab dia suka duduk tepi mulut Kuala Jambu. Itu for orang putih. Habis kat tu banyak kampung hop sakut orang putih seperti Hutan Belanda, Tia Reja, Kale Besar. Ni sakut dengan orang putih aja tu. Dan juga jenis orang Anudwipa, iaitu jenis orang India. Dan jenis orang India, orang Keling, orang Taming, orang Bengali, semua tu orang hidup di seberang. Seberang Taning tu iaitu hidup di kawasan Datuk. Di tanah Tanjung tu, ambil jok di Budi, Datuk, dia panggil lagi siapa di Menarik. Siapa di Menarik tu, tepi laut Lightning, semua tu panggil orang India hidup situ. Maka orang India duduk ramai situ hingga boleh binakan satu masjid yang umurnya nak sama dengan Masjid Kresik 1 tahun je, iaitu Masjid Kampung Datuk. Masjid Kampung Datuk itu dibuat oleh pedagang India. Kalau kita tengok wah kutung dia, cuba naik atas masjid dia atas, kita tengok wah kutung dia, itu bukti 100% bahawasanya wah kutung lagu tu adalah buah kutung India, bukan buah kutung Arab, bukan buah kutung Melayu. Buah kutung India panggil. Tu sebab ada jarah pun sejak India. Satu grup lagi ni orang Cina.
Jenis orang Cina ni hok paling ramai ni dah, paling ramai. Orang Cina ni dah gajah hijau tu duk meteng dah tu nak make for you duk di kedatangan ni lah ni. Main orang main duk di beting. Dia mak kedatangan ni lah ni lah. Tapi puak Cina ni buat surat gitu dulu dah kepada Raja Hijau wak rayu kata puak kami ni mudah-mudah kata puak kami ni mari duduk di tanah ni dulu pada orang lain. Puak kami ni adalah bangsa pertama yang mari di tanah Taning. Maka puak kami ni sudah lama duduk sini, kami ada penegak ada kubur dan kami sudah rapat dengan kisik dah, maka kami tak segi mana raja ni duduk sini. Maka gajah pun bui. Tak apa duduk sini. Duduk mana tu duduk keliling kota. Maka pebarik tanya luluk kisik dah mai ke telubuk kawasan ni semua ni kawasan Cina. Kau Cina duduk. Cina Islam lah. Cina bukan Islam pun ada, tapi Cina Islam pun ada. Ni duduk Taning. Dah. Kalau Cina Islam tu panggil Cina Moro. Cina Moro, Cina Yunan. Cina Chenghe tu. Fak ni banyak tuan nak meh-meh sporak tubuh tinggi tu. Tapi hidung tak ada macam sporak. Mata tak ada bulat seperti India. Muka memang putih pun Cina tapi tubuh tinggi. Hak tu panggil Cina Moro. Mak kita banyak kita tengok orang ikut bapu, ikut kedi sah tu. Dah. Tu lagu tu. Itu bermulanya untuk bermulanya untuk nak uruh masalah orang luar negerinya duk ramai di Taning. Dan selagi pula Raja Hijau duk uruhnya, iaitu dah kita tengok apa ni tempat-tempat kuasa besar. Saya janji dah pada minggu yang lepas kata tempat-tempat kuasa besar di Taning itu iaitu rumah-rumah Fak Menteri. Kalau kita ingat bahawa setelah Raja Hijau tu belum Raja Hijau nak naik adik raja tu, dia berlaku hura-hura dulu. Dah, iaitu Fak anak jantan tu bunuh sama dia lama. Dah. Hingga darurahnya katanya ulama supaya darurah tak kena maya Jumaat di masjid tu lah, tak kena maya Jumaat darurah. Dah hukum tu besar tapi darurah. Supaya gak ni orang Tino naik ni darurah, naik dulu sebab dia nak mari serai ni. Jadi terdapat pada masa tu rumah-rumah menteri tempat-tempat elit besar duk mengetah Taning. Dah. Saya nak bila kampung kapur tu dah. Hak ada dah catatannya ada kampung Datuk. Di kampung Datuk tu. Di kampung Datuk dah. Kampung Datuk Pilau tu sore ada situ. Di Pujuk ada sore. Pujuk dah. Pujuk menteri besar duk di Pujuk sore. Ada di Perigi. Dah, dia panggil Pasai Perigi. Pasai Perigi tu sore. Dah. Ada di Bukit Tabeh. Bukit ni Tabeh ni sore. Dah di Tabeh Langar dah. Palah tu sore. Ada ni Tanjung Luluk. Duk Tanjung Luluk sore. Dah. Ada di Jeram. Bukan cerai nahung jamu. Cerai ni. Cerai Nyalimo. Dulu Nyalimo tak ada, baru je nama kampung Nyalimo tu. Kampung Nyalimo tu baru benar, dulu tak ada. Mari mana Nyalimo tu. Dulu je kampung Jerai. Pawe. Benar Badai. Nama kampung je tu dulu hok sar dekat tu. Supa kampung apa ni? Bahasa Oseng apa tu dah. Bahasa Oseng ni baru benar lah bahasa Oseng tu. Mai kali dengan kita kosong kali. Tapi kampung lama tu Jerai, Perawe, Benar Badai, tu hak lama tu. Dah, Sae tu lama dah. Sae ni baru kampung-kampung celah tu tepi sungai tu hak lama lagi. Lepas tu Tambangan. Tambangan dah. Tambangan ni Temange ni pergi suku tadi. Temange ni dia duduk di antara Pongsaga dengan Lagos Mile. Kampung Temange tu. Lo ni tak ada lah kampung Temange tu. Sebab dia lisuh lebih dah. Dia duduk pergi sungai dulu ni jalan raya baru ke. Lepas tu Kampung Beruas. Kampung Beruas. Sungguh bukan kampung ni. Abangnya mungkin. Kawasan luah. Berkampung ya dah leh-leh pula. Tapi ni mungkin. Mungkin ni satu kawasan hak ada ilik.
Kalau sia masa sia panggil Kok Amnat dah. Kok Amnat tu tempat ilik kuasa. Dah di Kampung Datuk, Pujuk, Pasai Perigi, Bukit Tabeh, Tanjung Luluk, Jeram, Tambangan, Berwas. Lepas tu ada Jambu. Jambu ni Kuala Jambu tempat air putih duk tu. Dah. Lepas tu ada Tanjung. Tanjung ni duk mana? Tanjung ni iaitu nama asal bagi Sungai Baru. Tanjung ni iaitu di Kuala Tanjung. Dulu dia panggil Tanjung saja dia. Kuala Tanjung. Saya pergi buka peta dah tengok. Duk mana ni? Betah zaman dulu hok buat dah pun Tanjung tengok dah tepi sungai. Kuala Tanjung. Kuala Tanjung piak tu dah. Nocik. Tanjung saja situ Tanjung. Lepas tu ada Kelang. Dah. Kelang ni dah kalau kita tengok kita duduk mana Kelang. Kelang ni Kole. Duk ke kawasan Kole. Kelang. Kole Kolam. Kelang bukan nama lain-lain ni tapi Kelang ni duk di Kole ni duk dekat ngap apa ni? Kedo. Jalan Kedo Mangguh. Dekat Mangguh tu kawasan tu ya ada nama satu tempat panggil ada Kelang. Seorang menteri duduk situ. Rumah kawasan Kelang. Tapi saya pun tak pasti kok kerana dia boleh jadi peseng jadi kolam pula dah. Ya ameh gini. Tapi Kelang duduk situ. Saya rasanya Kelang ini ni dia duduk di bukit. Dia duduk di kaki bukit Mangguh. Bahasa sia panggil Kawang. Bahasa meh-meh tu. Lepas tu bagai-bagai situ ni dia duduk di Wak Bantrang. Kalau tak silap saya lah. Wak Bantrang. Ni dia nak tubik pergi kat tu. Kelang duduk celah Mangguh nak pergi ke Kampung Sia tu situ. Lepas tu ada pula Sai. Sai ni dia best sungguh. Dah. Sai ni best sungguh. Sapangan menteri pun ada depan dia. Ni nama-nama kampung ilik. Bukan Raja. Kalau saya baca Raja tagi pula ni 40 hotel duk mana tak Raja. Sedih kebilah lah. Ni bukan kota ada Raja ni panggil kawasan mukim ilik. Dah. Sai. Dah. Kelangor satu lagi. Kelangor ni dia duduk dekat negeri Sai juga. Tapi sekarang ni Kelangor saya cari-cari dah tak jumpa. Kalau kampung sebut tadi ada sampai ke Rining nama kampung dia. Tapi Kelangor ni sudah habis dah, tak ada. Jadi Kelangor ni dah satu lagi nama dia panggil Kota Budo. Kelangor ni dia menteri. Dah tapi dia rapat dengan Raja Budo. Raja Budo ni iaitu duduk dekat dengan sungai kota tu. Jalan Belukar Perak Cemue gitu di Kuala Kali. Duk celah tu. Kelangor duk situ Kelangor. Carilah orang kat tu pun carilah. Saya pun tahu nak koyak lah. Duk pergi banyak kali dah kat tu pun saya pun dah. Temung lah tapi Kelangor duk cari Kelangor situ tu. Lepas tu seterusnya Dajang panggil. Dah. Mukim Dajang. Dajang ni pula dah lisuh dah. Dajang ni. Iaitu duk kawasan Ampel Maikeng. Kawasan Kuala Sa ni pula dah. Kalau kita tengok ni, kalau kita tengok dah, tilik molek kawasan pok-pok ilik hok ada nama dalam catat Titanic ni kebanyakan nak duduk di Selembah Seriwangsa dekat dengan Kesik, lepas tu nak duduk dekat lemah-lemah di Sai. Kalau kita tengok, Legeh tak ada sebut. Tak ada orang debel Legeh. Juga ayat biasa sungguh. Raja-raja dah so, raja Legeh tu cuma. Orang debel ilik dia tak ada. Zaman dulu lah, zaman Taning tu. Habis orang Legeh ni, orang Nago, orang Legeh ni dia mudah-mudah je. Sebab dia tak ada ilik back tu zaman dulu. Dia tak serupa dengan orang kot Taning kot Lubang ni. Ilik banyak ni zaman dulu lah. Dajang ni saya cari dah pun tak jumpa. Tapi Dajang ni duk wasa pun duk kawasan Dosa. Kena duk Dosa. Kawasan Dosa tak kenal dah. Maksud saya panggil Donsai. Donsai ni masuk kok. Dia jalan lagi kat tu, jalan lagi ke Tok Leweng.
Pelakengo dosa ke pun dos ke satu. Ya ada satu pula tengah benar. Nanti saya nak saya nak pergi tak kena kalau orang tempat tak ajak pergi payah pun payah nak pergi. Dah, ya kena orang tempat buka jalan lagi tak apa kita pergi temu Dajang. Saya pergi di Ridah dulu di Dajang tu tapi nampak bekas tu habis lisu sungguh. Ni ya lisu sebab akibat daripada kebakaran. Dah, mukim Dajang dulu tu habis kena bakar sekaligus zaman belum Haji Sulong lagi sini ni. Zaman Anglo. Ramalah sini ni. Apalah waktu tu. Lepas tu ada pula Kota Teras. Kota Teras. Ada le Kabu dah biasa. Ada le kawasan Reman dah sute dah. Ilik. Ada pula satu lagi nya Lancang. Lancang. Lace ni bukan kampung Lace. Kalau kampung Lace ni duduk dekat Maya ni Rakak bukan. Lace ni duduk Jala. Lancang. Iaitu duduk Jala ni. Duduk kawasan Jala. Habis dah bang bukit aku mau wallahu a'lam. Lace panggil Lace. Bukan Belace. Busuk tu Lace. Dalam kalangan ramai-ramai ni dia ada pak big power hot debes sikit lebih pada demo lagi dalam kalangan ni. Dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Dalam 16 ni ada hak kuasa besar pak iaitu adanya Pujut, adanya Kelangor, Berwas. Kelangor, Pujut, Berwas. Tiga ni hak besar sikit. Hak boleh kontrol orang lain tepi-tepi. Tapi pada masa ni ramai banyak lagu ni lah hak besar-besar. Jadi bakar-bakar demo ni jangan lupa tu puak ning hak sebut tadi tu bukan raja. Raja ya 42 T suku. Ni hak ning ni mau ya kita tengok sikit dah. Puak ni. Puak hak sebut tadi ni iaitu Mukim Datuk, Pujuk, Pasai, Tabeh, Tanjung Luluk, Jeram, Tembangan, Berwas, Jambu, Tanjung, Kelang, Sai, Kelangor, Dajang, Kota Teras, dan Lancang. Semua ni puak ni. Ni puak ni. Ni. Jamil Raja Hijau ni dia buat 13 saja. Hak daripada 16. 14. 3 lagi tu hak kuasa besar. Kuasa besar tu Raja Hijau ambil mangui jadi tameng sini. Perak. No ya perak. Jadi apabila himpung dubik mari ni pembesar tani pada masa tu dia ada 16 orang. 16 orang tu duduk mana tek kampung dia sebut ni. Saya sebut tadi tu. Jadi 16 tu tinggal 13 sebab ambil hak palo pengak sangat 3 tu mari bagi jabatan ni. Laksmana Syahbana Bendahara kata gilah. Duduk dalam kalangan ni. Lepas tu tinggal 13. Maka 13 ni dia duduk rapat dengan puak ni pula raja daerah. Raja daerah ada 14 orang. Puak ni raja debel lagi. Tapi dia debel tak serupa. Ini debel atas dasar kata dia ni raja, darah raja. Ramai. Tapi demo ni dia debel atas dasar kata dia ni menteri. Bukan raja. Menteri ni dia boleh mengetah sekali dengan sultan. Dia duduk bawah sultan. Sultan nak sorak dengan puak dia lah. Tak sepa raja daerah. Raja daerah ni dia memang sepa dengan puak. Raja daerah dia kuasa oleh wilayah dia kawasan dia masing-masing. Tu panggil puak raja daerah. Raja daerah ni 42 ni boleh bila lah. Seluruh taning sultan ni ada 42. Ambil jok dicenok lagi. Ada raja dah. Dicenok mula dicenok ni. Lepas tu mari di Balai Hijau, mari di Nak Bukit, Gelong Gajah, mari pula siapa ke kawasan Kadok, mari siapa di Pujuk petani lak ning. Balak ning lagi ramai lagi. Raja semua ada 42. Ni tak ada bila ni insya-Allah kita mari bila semula 42. Nak bila tak leh ni nak buat bang beh lagi.
ku raja tu ku raja ni tak nak kontrol kita. Nak jadi raja belaka ada biar dia hamba lah. Lepas tu ada tak ada apa kecek ni raja yang dulu yang melo ni bakong bakaku kira mai. Ni tapi pembesaran negeri 13 ni kalau kita tengok dari sudut sejarah pula ambil jok dulu Taning ni siapa lo ni puak ni tak habis-habis. Pak perangai Debe. Hak lisuh dah tak putih saya duk cek tengok ni. Hak lisuh dah tak putih. Contoh supaya apa ni beberapa tempat ni hak apa ni hak anak cucu yo sampai ke hari ni tu jadi nayuk. Jadi apa ni orang-orang besar di segi metah pun ada. Dan juga beberapa tempat tu sudah pindah anak cucunya jadi orang lain. Jadi geruk ulama. Banyak tempat ni dalam ni ada juga. Lepas tu hak lisuh terus. Hak pindah lari tahu ke mana, tahu temu mana ada di Gauteng. Biasanya kawasan Kok Sai ni banyak hak lisuh. Kolek sains, saya sebut tadi Kelangor, Dajang. Ni tak temu dah ni. Saiz diri pun tak temu dah. Hak adanya fak bakal raja ni ya. Tapi fak ilik-ilik di saiz tu habis. Lari ke Buddha habis. Tu fak tu kena cek semula. Dok ke mana habis. Dah. Lepas tu apabila Taning ni dah wak rabuk dah tadi dah. Penegak dengan luar tu tahu dah cara utik asil lagu tahu dah untuk cak rabiak Taning lagu ni pun ada dah. Maka hak so lagi pulaknya Gajah Hijau buatnya iaitu untuk nak menambahkan lagi jaringan orang Taning dah. Gajah Taning ni maka Gajah Hijau dah suruh ataupun ambil adik dia yang nama Ungu, hak bosu tu Ungu, kahwin dengan Gajah Peher. Hak peliknya kalau kita tengok pada masa tu Sultan Pahang tu sudah ada permaisuri. Sudah ada bini dah. Gajah Hijau hantar surat lagi kepada Peher. Suruh Sultan Peher tu nikah seorang lagi dengan Gajah Ungu. Gajah Ungu tu adik Gajah Biru, Biru adik Gajah Hijau. Jadi Peher tak saya terima lah. Nak kahwin lagu mana? Kita ada dah. Hingga Gajah Hijau kena gi ugut. Hatta askar, hatta terus gi ugut Peher. Kena nikah dengan Ungu. Akhirnya Ungu apabila gi nikah dengan Sultan Pahang dah, akhirnya ditukar pula jadi permaisuri Sultan Pahang. Tu dia. Kita tengok Ungu. Nanti dia nak mengetah kita boleh tahu. Kata Ungu ni. Kata Ungu ni dia lagu mana Pak perangai dia. Dia cak rabuk pula Taning tu lagu mana. Lepas tu maka sudah lama dah apa dah Gajah Ungu nikah kahwin lama dah duk di Peher. Maka satu ketika Raja Hijau mengirim surat kepada Sultan Pahang bahawa suruh kirimkan adindanya Raja Ungu serta dengan anaknya yang nama Kuning balik ke Patani kerana Raja Kuning tu rindu. Gajah Hijau tu Gajah Kuning Gajah Hijau tu rindu ingat kepada adik dia Ungu hodok di Peher lama. Maka ketika itu Sultan Abdul Ghafur Pahang tak izin Gajah Ungu balik ke Patani. Sedangkan Gajah Ungu sudah tinggal sudah duduk di Peher selama 28 tahun. Maka apabila ditolak oleh Sultan Peher, maka Gajah Hijau pun hantar surat kali yang kedua pergi kepada Peher bahawa jika Sultan Pahang tak izin ataupun tak kirimkan kembali Gajah Ungu ke Patani, Gajah Hijau aku sendiri yang akan
gi jemput Gajah Ungu di Patani. Di Pahang. Tu. Yang maka sangat murka. Gajah Hijau tu sangat murka, murih benar kepada Pehe. Dah sebab dia minta suruh Gajah Ungu kelik mari Zairah Taning. Yo ingat lama sebab 2 tahun tak jumpa dengan adik dia. So Pehe tak uwi kelik. Dia takut pergi pak tamu tak boleh kelik. Hijau yo tegah. Yo bekang je. Dah. Maka dengan kemarahan Raja Hijau, maka Raja Hijau menyekat kapal dagang daripada Siam, daripada Patelung, Berdelung dan juga daripada Legor, yang mana sedang menuju ke negeri Pahang. Ya ada kapal dagang kapal dagang Patelung, kapal dagang Legor nak pergi tabari ke Pahang, nak pergi nego di Pahang, tani sekat. Sebab kena lalu kat laut Taning. Tubik tengah laut Taning tu, tani sekat tawi kapal siagi. Ni dah siap sakit kepala. Taning dia nak benar ke lagu tu. Tak kira dah dia nak benar. Dan setelah itu juga Raja Hijau mengirim tentera Patani 4,000 orang serta dengan kapal perang 70 buah kapal yang diketuai oleh Penglima Datuk Besar dan orang kaya Seri Nara Diraja ke Pahang. Bos kak kapal-kapal berdagang siye Patelung Legor nak pergi ke Pahang. Maka Taning tu hatta pula Penglima yang nama Datuk Besar dengan orang kaya Seri Nara dengan kapal perangnya 70 T dengan askar pula 4,000 orang untuk nak pergi serai Pahang. Kisnya tak izin wi Gajah Ungu klik mari Zairah Gajah Hijau di Taning. Kita nak jumpa dengan adik kita lama, dia mau tak wi Gajah Hijau nak murih benar tu kan. Tak sungguh. Dengan degenya Sultan Pahang tak izin Gajah Ungu klik Zairah mari Taning, maka Taning pun serai Pahang hingga hancur. Perumahan kota-kota Pahang tepi laut nak habis kena serai oleh Taning. Tentera Taning. Dan pada ketika itu juga Sultan Hasan Kerajaan Brunei dia jadi waris rapat dengan Sultan Pahang, hatta tentera daripada Brunei juga mari tolong Pahang. Mari tolong Pahang. Pahang ni mari seratan perang dengan Taning di Pahang, tapi akhirnya kena halah juga. Pahang dengan Brunei halah juga sebab Brunei ni dia waris rapat dengan Pahang pada masa tu. Tu serai. Taning hatta 4,000 orang dah askar pergi perang. Maka halah, apabila halah ketika itulah Sultan Abdul Ghafur Pahang kena lepas wi Gajah Ungu klik mari Zairah Taning. Tu ya. Nama tak? Dia jadi gajah jadi kakak. Ungu tak adik dia 28 tahun dah tak nak jumpa. Hatta surat ke Pahang hai muhtalah adikku klik mari Zairah tu musta. Bukan nak klik lama. Tapi ke yo mikir lagu mana rahu dengan Taning tu. Tak seta tu Taning pergi serai tu. Tu. Pada bulan 6 tahun 1913. Johor diserang oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dari Aceh. Daripada tahun ni Johor pula dah kena serai oleh orang Aceh. Aceh pada masa tu dimerintah oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Habis tu kalau siapa biasa pergi di Aceh, pada kapal di Aceh tu namanya lapangan terbang Iskandar Muda ni. Taning pun kena kira mikir belah-belah tu. Saya Taning tak ada pada kapal, ada Naga Senam bin Banton Naratiwat. Dia kena tok nama tu jadi untuk mengingati ke siapa-siapa lah. Supaya Aceh tu apa ni Iskandar Muda Airport.
Supaya kalau kita pergi di Sumatera Barat, Minangkabau International Airport. Kita pergi di Bali, namanya Ngurorai International Airport. Supaya kita pergi di Indonesia, Jakarta, tak ada Jakarta Airport. Dia ada apa ni? Soekarno-Hatta Airport. Supaya Malaysia, Kota Baru. Kita panggil Kota Baru, Kota Jepun. Tapi nama resmi dianya Sultan Ismail Petra Airport. Tani ni nak buat apa tani kita ni? Mikir level takutnya kita boleh buat pada kapal. Patani Airport. Bahasa tamata dah. Nama apa? Seri Wangsa Airport ke? Raja Hijau Airport ke? Kata kau kira baik dah. Tapi mikir level tak salah. Nah. Jadi apabila diserang oleh Aceh, Johor itu tadi, maka Raja Abdullah ataupun Raja Seberang, Panglima Tun Sri Lanang dan juga panglima-panglima lain kena tangkap jadi tawanan dan dibawa ke Aceh. Dan juga Sultan Alauddin kerajaan Johor kena pindah diri ke Pulau Banten. Tu sebab kalau kita tengok sini pula ada pula dalam kitab sebuah lagi tu bahawa gana ke Aceh ni dari jauh dari Aceh boleh pusing lagi tu boleh serai Johor. Tani pula serai Pahang. Sebenarnya suruh ungu kelik itu sebenarnya politik. Saya nak baca. Ketika itu Raja Hijau pakat dengan Sultan Iskandar Muda Aceh. Kepada ketika itu ulama Taning dan juga ulama Aceh dia berkaitan kuat. Dan ketika itu sudah keluar dah isu untuk nak berbangkit ke kebesaran bukan kebesaran kebesaran apa dah nak perkasa ke dunia Melayu Islam. Itu Turki yang nak cocok belakang kerajaan Uthmaniyah. Dan ketika itu ramai negeri-negeri Melayu tu jadi kena tipu daya oleh orang Barat, orang putih. Lebih-lebih lagi Belanda, orang British, Portugis. Ramai Portugis seria Melaka boleh dah, Jawa di Belanda dah. Orang putih British pun duk cari lagi. Maka ketika tu Aceh ni yo bekan. Aceh ni yo kata dia tak makan tipu daya oleh orang-orang putih. Orang putih ni makan habis tipu Johor, tipu Indragiri, tipu Jambi, tipu Gapah habis. Aceh tak makan. Maka Aceh kena cari jaringnya dia. Maka dia mari pakat dengan Taning melalui ulama dengan ulama. Pada masa tu hak palko nak wi itu sikitnya Johor dengan Pahang. Maka Taning serai Pahang, Aceh serai Johor. Pakat teh. Kalau kiranya kis mudah-mudah je. Taning kis suruh buat kelik, tahu dah. Politik belaka tu. Tak suruh tak wi kelik tu siapa nak serai lalu. Taning pun duk cari celah dah nak serai dah Pahang. Maka serai Pahang dengan kis kata suruh taklik Raja Ungu tu je. Dan juga kita tengok pula kata Johor ni dia serai oleh Iskandar Muda Aceh. Ini untuk nak mempelemahkan orang-orang yang kerajaan yang duk kena tipu daya dengan pok-pok orang putih. Pok-pok orang putih ni pok-pok krusek pun ada. Pok Solik, pok Nasrani, Kristian tu. Dia tak berapa mana suka dengan Islam. Zaman dululah. Dah pada masa tu. Dan pada tanggal 2 bulan 8 tahun 1913 Raja Hijau juga menyambut kedatangan Sultan Abdul Ghafur Pahang serta permaisurinya Raja Ungu yang klik mari Taning dah tu dan juga dia padah orang British juga orang Belanda untuk bersama dalam majlis penyambutan
Sultan ada Ghafu dengan Raja Ungu. Jadi kena seredah pun Sultan ada Ghafu je mari juga dengan Raja Ungu. Jadi dia pun tak puas hati kena Raja Ungu klik mari sore. Di Taning. Dia pun klik mari juga walaupun kota dia kena seredah. Peher dia kena seredah oleh orang Taning. Lepas tu ada permainan Mok Yong pula dah dalam kota tu. Dan juga Raja Hijau pun dia ajak orang padah orang British juga orang Belanda mari dalam majlis ni juga. Tu dah. Dan juga pada tahun itu juga kapal dagang yang nama James diketuai oleh Kapitan Marlowe bawa kapal dagang yang nama Darling dan ada pula kapitan yang nama Robert Larkin mari sapa di Taning. Mari sapa di Taning untuk mari menego. Dan pada tahun itu juga Adam Denton penasihat Raja Taning, Raja Hijau, buat surat pergi kepada syarikat East India British di Taning bahawa suruh awasi iaitu suruh beringat perselisihan di antara Taning dengan Aceh. Yang mana akibatnya Aceh serai Johor dan Taning serai Peher. Maka orang putih dia pitah dia tahu dah. Kata Raja Hijau Kerajaan Taning pakat dengan Sultan Iskandar Muda Aceh. Dia jadi orang putihnya dia pitah. Ni tengok surat Adam Denton tulis suruh awasi perselisihan ni di antara Taning dengan Aceh. Dan pada tanggal 9 bulan 10 tahun 1615 ada mesyuarat besar oleh syarikat East India British di Taning. Jadi barisan ataupun syarikat East India hak British ni buat sorak besar di Taning. Dalam mesyuarat ini ada pegawai-pegawai besar, ada pegawai peringkat tinggi British seperti Lucas Anthony's, Humphrey Elkington, Adam Denton, Timothy Mallory, Hugh Bennett, Robert Larkin, William Shepard, Thomas Brogden, Benjamin Ferris, Ralph Preston dan orang lain lagi. Maka mesyuarat ning pilih di Taning ni oleh syarikat British nama-nama tadi ni itu menunjukkan bahawa Taning itu popular dan jadi pusat perdagangan besar paling besar di bahagian timur. Maka Raja Hijau mengetah Taning hingga umurnya sampai 63 tahun. Selamanya 32 tahun. Tak ada suami dan tak pernah kahwin. Dan Raja Hijau ni dia kata bukan berjaya saja dalam pemerintah tapi bahagian agama juga istiharkan bahawa Islam adalah agama kerajaan Patani. Maka apabila Raja Hijau ni meninggal, orang gelar kepada Raja Hijaunya marhum Temangan. Marhum Temangan. Marhum Temangan. Ni. Apa ni, setelah berapa lama peracau di atas takhta kerajaan, maka peracau Raja Hijau tu pun gering lalu mangkat. Maka segala rakyat di dalam negeri Patani itu semuanya laki-laki disuruh bercukur dan segala perempuan bergunting hujung rambut. Apabila dia meninggal, dia mati, semua orang jatuh kena cukur kepala, orang tino kena kat rambut. Itu panggil adat zaman dulu. Supaya siya back tu juga. Baru lepas tu siya sendiri ni baru
Yok le baru batal benar cukup kepala apabila raja ni mati ni jamin raja kanti. King Chulalongkorn tu bakal tak ada. Sebab ini nampak tu jadi tak moden seperti dengan orang barat. Tapi tani dulu pun lagu tu juga. Demi dari kerana itulah maka Raja Hijau itu dipanggil orang marhum Tambangan. Dah. Dah. Maka marhum Tambangan dan Sultan Muzaffar Shah itu sebab mangkat di Siam, maka dipanggil orang marhum ke Siam. Dan Sultan Mansur Shah itu sebab putera bongsu, maka dipanggil orang marhum bongsu. Ni baca dah ni muka ni. Dah. Maka apabila habis dah zaman pemerintah Raja Hijau, Arakian, maka Raja Biru ditabalkan orang. Maka dia naik syahdan pula. Tentang kalau Raja Biru Merah tu lagu mana pula, insya-Allah kita mai tengok. Nanti tengok minggu depan pula. Dah kata Raja Biru naik merah dah tu buat gapo tek. Dia kalau besar-besarnya, kalau kita tahu dalam sejarah ni, Raja Birunya dia buat Raja Biru ni perangai dia ni orang teliti. Kalau Raja Hijau tu orang tegas. Tegah gitu-gitu. Gitu-gitu. Hampir berlaku banyak perkara dalam zaman dia. Contohnya Hatuk Panjang pun zaman dia. Buat benda besar pun zaman dia Raja Hijau. Pun zaman Raja Biru ni dia buat benteng. Buat benteng. Kubu pertahanan, benteng pertahanan. Dia beki kai markah tentera Taning Raja Biru. Lepas tu buat garai baru Raja Biru. Ni kita mai tengok yang Raja Biru lah. Baru nak naik ke ungu tu 1% pula. Dah. Dan insya-Allah minggu hadapan kita mari tengok pula kata zaman Raja Hijau tadi tu apa pula yang jadi masyhur pula, iaitu salah satunya Taning digelar Serami Mekah. Bermulanya pada masa tu Taning digelar Serami Mekah. Kerana boleh panggil Serami Mekah. Gitulah kita akan sambung pula. Nah. Maka ada lagi masa 5 minit jika ada soalan. Bagi siapa saja yang sedang ikuti dalam live, soalan bawah ni pun ada orang mengaji ni, yo covid pun ada. Kita suruh duduk jaga-jaga social distancing ni, duduk 1 meter ni sampai jam belakang. Dengar tak? Dengar tak apa. Ada soalan tak? Tak apa, kita duduk jaga-jaga. Kenapa orang Melayu bila cakap jarah tak pernah mana sebut Patani, banyak ke sebut sebelah Melaka? Orang Melayu. Orang Melayu dah. Kira Taning tu dah. Masa pun soalan ni boleh ada soalan mari daripada Malaysia dah. Malaysia memang orang Melayu dah. Biasa orang Malaysia di kat orang Pulau Sumatera tak kenal dia Taning. Kalau sebut Taning tak kenal. Sampai lalu sebut Taning kita tahu dia makin ni. Sejarah dia dan sejarah dia tak kenal sejarah lain, kenal Melaka je. Sejarah Kedah lebih tua daripada Melaka beratus tahun. Tak kenal. Sejarah Perak, sejarah Kelantan, sejarah Terengganu, jarang nak kecek. Dia duk sebut Melaka tu, duk besar atas Melaka je. Sedangkan Melaka tu jatuh oleh Portugis tahun 1511. Kenapa? Salah satunya dia tak buat buku sejarah dia sendiri jadi besar dan ambil semua negeri-negeri lain lagi masuk. Dia beratah Melaka tu hanya jadi pusat besar. Itu hasil daripada British. Orang putih. Sedangkan tanah Melayu dulu dah, sebelum nak jadi negara Malaysia tu, Melaka tu, dia kontrol sampai dengan bahagian timur Sumatera. Riau, Jambi, Kepulauan Riau. Semua tu milik Melaka. Melaka tu. Habis panggil lepas Melaka jatuh, pindah ke Johor. Lepas Johor pergi ke Riau Lingga. Lepas Riau Lingga, Pulau Banting, Batam, kata gila. Raja kena pindah semua. Semua tu kerabat dulu ya, Melaka. Dah. Tapi dengan kerana sistem koloni, sistem penjajahan oleh orang putih ni, Sumatera ni sudah jadi Indonesia. Sejarah dia berat ke Jawa dah lah. Berat ke Republik Indonesia. Sejarah raja dulu susah nak mengaji.
kalau Indonesia sebab yo banyak gaja. Sumatera terus dah, Jawa terus, Sulawesi terus. Oh, susah. Sebab kita orang Melayu ni dipecah-pecah habis. Susah nak kecek. Tapi tanah Semenanjung dulu negeri hak besar, kerajaan besar. Dia banyak kerajaan Melayu raja banyak. Tapi hak besarnya dua, iaitu Melaka dan Patani. Melaka duduk sebelah barat, duduk bawah sikit. Selat Melaka. Taning sebelah timur. Dua ni. Sama besar. Kalau tahu mana kata sama besar? Dalam catat orang putih ke, orang luar mari nega ke, dia nak sebut Melaka dengan Taning banyak. Dan kalau kita tengok Melaka, dia hebat-hebat Melaka, setar je. Melaka stamina. Stamina. Mengetos stamina. Kerana 15 belah tu dah jatuh dah. Melaka. Keputukik. Sedekah kau tu Taning hijau tak ada naik lagi. Melaka jatuh hijau tak ada naik lagi. Melaka jatuh tu Jamil Muzaffar. Gama. Melaka. Lepas Melaka raja apa orang? Ambil je di Perami Suara. Sampai suk di Sultan Masa. Lepas tu, apa ni? Lepas tu pergi di Sultan Mahmud. Sultan Mahmud mangkat di Julai. Serta je Melaka. Tapi, orang Malaysia tak kenal Taning. Dan sedekah apabila Melaka jatuh tahun 15 belah, maka itu peluang besar bagi Taning naik jadi big boss Melayu. Sebab Melaka tu. Ni bukan orang Taning mujur Melaka jatuh. Kalau kita tengok sejarah dulu, kenapakah Melaka dengan Taning tu tewas sama dua ni? Kerana Melaka dengan Taning baik, tak ada sekali buk dalam sejarah Taning yang tulis dan juga sejarah Melaka yang tulis kata Taning dan Melaka ada hubungan diplomatik. Hubungan resmi tak ada. Dua-dua ni masing-masing duk. Mumu kuku. Lepas tu tewas kompetisi panggil. Bukan balas juga tak? Tak. Tewas nak jadi besar. Sebab nak di pusat besar tanah Melayu kan. Habis dua-dua ni masuk campur tangan dalam urusan negeri-negeri lain banyak. Contohnya Kelantan, Melaka, Kelantan. Dulu Taning duk kontrol. Satu ketika mari di Melaka. Satu ketika Taning duk gila gitu. Terengganu ke Pahang ke. Lagu tu. Untuk nak tunjuk kuasa. Melaka dia kena tepih satu laginya dengan puak Jawa. Dengan Majapahit ke, dengan Aceh ke, dengan orang putih ke. Taning kena nepih dengan Sia. Itulah. Tapi tak kedainya Melaka jatuh dulu. Apabila jatuh, maka gulawet Taning tu tak ada. Sama Melayu. Maka naik Taning. Ini salah satunya yang mendorong Taning cepat naik zaman Gajah Hijau dengan kerana tak ada gulawe. Iaitu Melaka ada. Melaka ya kau tu gulawe. Aceh tak kena bahasa Aceh jauh dah. Aceh ni di hujung Sumatera. Balai nak besar dari mana pun Taning rasa tak ada bahaya gapo dengan keagungan kerajaan Taning. Tapi Melaka je duduk atas tanah Semenanjung juga sama. Walaupun Melaka jatuh naik di Johor. Johor tu nak naik tak ada lagi sebab naik baru-baru ni duk beripung untuk nak lawan kelik. Nak ambil Melaka. Berapa kali duk serang Melaka pun tak jadi. Bawa Melaka teklik kena lari pergi ke pula-pula Lingga, Pulau Kok Riau ke apa. Melaka duk Melaka dah tu. Johor tak ada nak naik. Taning beres. Sebab dia mari seraya pun tak ada gapo ke tu. Dia boleh lawan. Dia kau duk besar lepas hijau biru, ungu, kuning. Lepas tu mengetoh pula Pok Kelantan pula. Bakar Kelantan pula 9 orang. Satu jatuh. Taning. Melaka jatuh lama dah. Itulah kalau jawab atau Gano tak sebut mana tu. Kikihnya dua ni dia dipersaingi. Dia tak ada hubungan resmi. Tapi kalau kita tengok dalam kitab tarikh Patani, Sia tu hajak Taning pergi serang Melaka. Taning pergi tak? Taning pergi. Sebab Taning lebih ada hubungan rapat. Baik buruk walau alam ada hubungan rapat dengan Siam lebih daripada Melaka. Maka Sia pergi tengok dah. Ingat dah 2 kali raja Sia hajak Taning pergi serang Melaka. Tapi Taning pergi tolong Sia serang Melaka. Mana serang sama Melayu, sama Islam. Dia tak kira. Zaman tu dia kira aku ada obat ku baik dengan pijo.
Pada mata, pas sama Islam perai lagu mana? Ya tak ada kepahaman Islam supaya kita learning deh. Kita jangan duk fatwa benar yang dulu untuk jadi sepah gini. Lagu yang itu ya lagu tu. Tapi Raja Taning dia pesel. Ingat tak dah? Ingat tak? Kata pergi perai Melaka dah tu. Dah perai gitu-gitu je. Elok-elok. Sebab ya tak ya pun dia kata orang Melaka sesama Islam, sesama Melayu. Tapi sebab saya ni saya, maka perai bahang-bahang. Jangan bersungguh sama Melayu. Tu tengok kita ni ada berasa juga dengan Melaka pun. Sebab sama Islam. Lepas tu Melaka ni baru nak ada hubungan rapat dengan Taning tu, kau belum nak jatuh dah. Contohnya ketika hang tuah mari Taning. Hang tuah mari Taning tu, iaitu hang tuah negeri ke Ayutthaya. Itu betul ngazami Sultan Muzaffar. Kau tu semua Raja Taning duduk di Ayutthaya. Tak ada orang merata. Maka ketika tu pun Tengku Aisyah dengan Raja Jalal duduk di buah. Duduk di buah sekali dengan Fort Askalau. Dia duduk buah. Lepas tu dia duduk jaga. Raja Hijaz. Raja Hijaz bukan raja kau tu. Bukan raja mengetah Taning. Tapi asbab dia anak sulung kali. Hak tua kali. Pas orang luar negeri mari dia kena tubik. Nyambuk. Bukan zaman dia mengetah. Jangan tukar. Sebab raja naik ke Ayutthaya. Tengku Aisyah duk buah dengan Raja Jalal je luber. Jadi ketika itulah kata hang tuah masuk mari tu dah pakai orang Melaka. Dia mari Taning tu apabila masuk mengadap Raja Hijaz, dia wasa Raja satu Raja Hijaz Tino. Yang kedua Raja Hijaz ni Tino, yang kedua bukan pemerintah Taning sebab tak ada kau tu. Maka dia tak menjalankan adat istiadat mengadap di raja. Sepotong ngakak pala dutuk naik waktu ampun tueku, dia tak buat lagu tu. Megah dia hantu. Itu dalam kitab. Jadi apabila buat lagu tu dah masuk, maka Raja Hijaz ni nak murih. Tengok, sungguh aku bukan raja pun tapi aku gati ni. Tak ada biada ni aku dah. Sebab kita orang tua kita pergi makan pulut. Ngama? Waris kita rapat-rapat pergi ke lain, tak ada biada. Orang mari rumah kita lah kena menyambut kan. Kita nak menyambut kena patika ke apa, dia mari pak tak salah, tak tolong tangan kita pun. Semana kita ni? Negeri kita ke rumah kita? Pas bukan raja mari hantu wah tu penglima ya. Pas Taning dengan Melaka tu duk back tu dah sama-sama dah. Duk tewah nak besar. Maka apabila masuknya Melaka hang tuah dengan rombongannya daripada Melaka nak ke Ayutthaya, dia masuk singgah di Taning dulu, masuk mengadap Raja Taning, tak menjunjung duli Raja Taning. Maka Raja Taning pada masa tu Raja Hijaz jadi orang tunggu kota tu dah. Murih. Bawa nak murih Raja Hijaz turun daripada kisi dia di atas tu, maka Raja Hijaz tunjuk ke silat. Kali pertama orang tua boleh tengok silat orang Tino. Zaman dulu orang Tino tak boleh main silat. Dia jenis permainan orang jatah. Orang Tino ni kena duduk di rumah menyayu lagu tu semua main dengan anak. Menari-menari pasal janguk itu bersilat benar orang jatah. Nak main nak kekan-kekan kaki tangan itu semua. Dulu dia tu gelenyar lah. Tapi Raja Hijaz turun main silat, lepas tu silat itulah adalah asasnya hok jadi tari keris dan juga tari inai. Hok tak ada tanah Melayu, mereka Taning saja ada tari keris dan tari inai. Masa tengok tari inai. Masya Allah, tak saya tengok tari Ina. Masa dengar tari Ina. Tari Ina ni sebuah dinasti. Lah ni dua tempat je orang main, iaitu di Teluk Hala dengan di Sego Kota. Sego Kota tu dia pakai cuk sepuluh Raja Hijaz tu. Di Weng dah juga Weng. Weng Bukit Tan tu dah, Weng Golok. Lepas tu di kok Sungai Padi ada, lepas tu di Kabu tu. Dia main musim-musim, lepas tu dia wet kat sini. Ambil duit dengan mulut. Tu panggil tari Inai. Lepas juga tari keris. Nari dengan begal keris. Bukan bersilat. Ni, jenis permainan Melayu hok dulu. Ni berasal daripada Raja Hijaz. Bawa tunjuk besok tu dah baru hang tuah kena akui. Kata, hebat sungguh orang Tino di Taning. Tu Hijaz. Tu. Maka apabila hang tuah tubik pada istana Taning, kau bare bahawa hang tuah ni
dan utusan Melaka ni tunjuk megah dalam istana Taning, maka tiada seorang pun orang Taning wi minume kepada hang tuah. Tengok main ke Taning, dia buat megah sama kita tak tahu ai. Tak wi sebab dulu bukan ai pelik tak ada nak beli. Ngam ada. Jadi nak makan air mana? Pas nak ada kena tunggu 2 bulan sebelum monsun angin nak naik, nak panyuk naik ke Bakok pula ke Ayutthaya. Maka terpaksa hang tuah kena gali telaga. Jadi telaga hang tuah itu maka ada duk di cabai 3 depan Masjid Kesik nak masuk kampung Kesik. Saya biasa orang orang Malaysia jalan dia motor. Malaysia ni geger ni. Dia kata ada juga orang kata hang tuah tak ada. Hang tuah tak ada sebenarnya cerita mitos. Tak ada sungguh hang tuah. Kerana kita kata mitos. Ya tu tengok kubur pun tak ada. Apa cerita yo royak tu yo hilang lagi sebab gomong hang jebak. Lepas tu saya pergi tanya orang alim tu, sungguh dah hang tuah ada tak ada. Ya tu kalau lah kitab dulu ulama tulis kata sungguh, kata ada. Kita percaya gitu dululah. Gambar. Sebab hak atau tak ada tu duk cek-cek gedah tu orang putih pula dah. British. Orang bukan Islam, kasi nak tunjuk tamu tunjuk hebat kata Melayu sebab hang tuah ni, oh hebat ke? Pewira Melayu ke? Handal sekali ke? Tamu tunjuk kata orang Melayu ni hebat. Aku bakit semula semangat. Maka tak ada deh hang tuah tak ada deh. Mari di mana? Jadi orang Melayu kita hak bodoh bukan turuk tu juga. Tak ada orang tua faham tak ada. Apa gapo penglima Melaka debe? Mulih Melaka tu hebat besar ke? Piye penglima? Sport Taning ke? Tak ada seorang kebuk dah senara. Begitu tengok dah ada Tuan Aling Lagu, Tuanku Besar, Tuanku Pereh, Tuanku Putih jadi penglima besar-besar. Lepas tu penglima Wan Daim, Wan Ibrahim, Wan Pik, Wan Idris, Wan Ishak nama. Kita tak kenal siapa ni. Tak kenal piye. Penglima Tino pula kalau pergi ke Indonesia, saya pergi di Aceh. Allah dia bangga menang dengan Kemalah Hajati, Cuk Nyok Ding nama orang sore-sore. Lepas tu cerita dia ada. Nampak sepada dongeng. Tapi kalau sungguh, pas kita ada. Tapi kita tak kenal. Tino. Penglima Tino ada kita. Tengku Sabiah, Tengku Tengku Aisyah ada pergi. Tengku Sabiah baru. Ada nama apa ni tak ingat. Tino. Nama apa? Ada. Dalam pergi. Tu gajah ungus diri so. Tu. Maka bo tak ada pihak WI ke hang tuah dah. Maka kita terpaksa kena gali telaga. Dan sebelum hang tuah nak keluar pergi pada Taning. Tu baik. Dia ada kitab syair tu. Ni kalau tengok meja kau tu ada kitab syair. Apa hal tu? Dah. Hang tuah tu sebut syair. Dah, pepatah-pepatah sifat-sifat kelemahan negeri Melayu hoyagi. Dia ada sebuah sebut kata Kelantan lembut, Kedah kalut, Perak garang, Johor sombong, Patani megah. Ni dia tulis yok tempat dia pergi. Lek kebakar tu banyak. Lek molek tapi tak oleh sebut Kelantan lembut. Memang lagu tu semua Kelantan ke lembut. Lembut Kelantan. Kelantan ke? Allah, lembut sama. Kelantan mana gitu? Habis pergi saudara Wahim nah Kelantan dulu. Pergi gubuk takto. Siapa yang boleh jadi dengan Kelantan Timur, Kelantan Barat apa ada. Kerajaan Jemar, kerajaan Bangor, kerajaan Jeram, kerajaan Kapal Laut. Gomo sama Pak Ia nak gubuk takto sama kata. Kelantan lembut. Lembut-lembut ni nangis bekan boleh gok Kelantan tu. Tapi tak apa yang sifat kita orang lembut. Kelantan lembut, Kedah kalut. Kalut. Kalau tu tengok bahasa dia kalau dah pih yak bak yak mana kata orang kalau lepas tu dia tak mikir hanya orang Kedah gigi selalu dah tu orang Kedah Pulau Pinang Perlis tu bukan cuk tula set tula tu panggil orang kalut. Kelantan lembut, Kedah kalut, Perak garang ni gasing habis tu kalau kita tengok dah tempat mula-mulanya berlaku pembunuhan British iaitu di negeri Perak. Di Pasir Salak, di Batu Gajah. Pasir Salak ada ke kapten apa ni hak British mai ke Sungai Perak pergi siapa di tebing tu, Fort Perak situ pergi bunuh. Betul. Tukih mula-mula hak British kena serai. Lepas tu serai balik orang Melayu. Tu orang Perak. Orang Peraknya rasai. Orang sepolek sana betong dah. Mi mana kopi mi bola tak ada apa kerja orang Perak tu.
Ya mudah rasa, nampak semua meh pun rasa. Tapi tak ada gitu. Kalau kita tengok peristiwa di Malaysia banyak ke Perak. Orang kasar. Kelantan Lembut, Kedah Kalut, Perak Garang, Johor Sombong. Sombong. Johor tu aduh, kena kat aku pula kata aku orang sombong. Kalau kita kata ni sebab orang naksu. Angin dia. Angin tak? Sombong. Tu sombong ni buat tani tak cak apa sama dah. Alah, mana gitulah. Kita dengar puasa lah kalau geli pipi. Johor dengan KL tu lah tu. Ya kawasan tu lah, ya jadi KL tu KL duk oleh Selangor. Tapi tak apalah panggil jenis orang Johor. Bahasa ke apa pun. Jadi bahasa tengah tu bahasa Johor lah tu. Lepas tu akhirnya dia kata Patani Megah. Hang tuah tak ada pergi Kedah. Pergi Kedah tak ada pergi mana ni? Kok busuk Pulau Sumatera deh, tak ada pergi. Peheh tak ada sebut. Ya, Patani Megah. Macam mana Megah? Megah ni dia buka kamu. Megah ni adik sikit daripada Takabur. Takabur dia berdosa lah. Megah ni molek tak molek Megah ni kak. Dah. Tunjuk handal. Megah besar diri tu Megah. Payah nak ajar. Tu orang Megah. Tu orang panggil kereta ni Megah. Habis Megah kena dah panggil kahkan tu. Apa ni hak British tulis dengan rasakan tihuk tu tulis tu. Apa? Kereta ni tu kerah pala. Degil payah mengatasi. Kuat keng de deng kuat kum yak. Royak dah kata jangan tubik ke rumah, jangan buat berjumpa besar-besar. Takutnya menyakit, tak apa. Ni duk gagil pula komunista tu. Kata kano. Bukan tak semaya maya rumah, kena. Tak apa deh. Allah, semua Allah. Kita dengar pak dia Allah dia morning. Kalau you pergi pak tak ada pergi dinak ada temu orang lain tak apa. Pergi nak buat halakah tara dia pun. Tapi kita pergi jumpa orang lain. Ni misal tak ada gapo lah tu dah ni tak kepercayaan masing-masing. Tapi kita tengok atas rasanya kesatuan ke untuk nak menjaga keselamatan ke penyakit ni tu hewan juga. Gitulah mak kejap banyak dah penyakit ni. Habis wah nak kata dah. Suruh pakat-pakat jaga. Tu jelah. Tu dah. Tu ucapan hang tuah dia kata Tani Megah. Lepas tu perangai Megah ni lagu mana? Maka dicatat dalam kitab Tani pula oleh Syekh Ahmad Al-Fatani bahawa ini adalah sifat karakter ciri-ciri orang Tani. Salah satunya Megah hak nombor 1. Sebab orang Tani tu Megah ni. Mata orang Cina cuma orang Cia belau misalnya. Ni ular ke kata lagi. Orang Arab rasa orang India belai kata lagi. Nde, orang Taning, sama Melayu luar orang Taning Megah. Mula kita sebut tu, Megah. Maka untuk nak menurunkan Megah kena wi agama. Habis jadi tasawuf tu, ajar tasawuf banyak tu yulah kurang Megah. Megah lek kebaikan guna gilah, tapi Megah lek keburukan sama kita dah. Habis payah nak jang ke Taning. Sama dia tu balah ke ada podah payah nak jang pala kita dah ngaji dah haja hijau kan. Salah satunya timbul kalimah Megah sebab perlembagaan Taning ko akhir sekali yang derhaka akan dihukum tulah. Tu salah satu buat wilayah di Megah. Sebab dia tak guling ke, tak guling pala. Tapi tak suka dia becek buat suku Taning. Habis rata pahang guling orang kudeta tak pernah berlaku dalam kerajaan Taning. Bukan perangai Taning dah. Jatuh ketua bukan. Tapi dia tak suka ketua, salah-salah tak ada apa. Pergi suku lah, buat suku. Duk badai tu lah, buat badai suku. Ongkong tu lah, ongkong suku. Duk sekolah tu lah, buat sekolah suku. Duk le parti tu lah, buat cek parti suku. Orang Taning. Aku berkena, mu berkena. Tapi dia tak gama. Tak marah. Ayo bukan jenis dia dak, mu turun, ku naik. Dia tak ada cek. Habis Tani kampung baru banyak, raja muda, raja daerah pun banyak. So tu salah satu. Jamin raja Hijaz Naga 42, lepas tu mari cak rabuk semula jamin raja ungu. Sebab banyak dah. 42 teh. Jadi raja belako. Banyak negeri halah saning je raja banyak. Habis kita bakal raja saja. Oh, tak nak berjumpa. Siuk sunah sikit guling tungtung sore-sore.
Tu gajah tu ni gajah ni. Gajah belakang biar dia mau buat kita ni. Deh, habis kena ada gajah agung. So. Itulah deh. Bagi kita ni. Ada apa lagi? Katalah. Okay. Ha. Orang Arab, orang India hok duk rata-rata ni orang Cina ni. Keturunannya duk ada lagi ke ya kelik ke jadi ke sana. Tu. Nak tahu mana yang ambil dulu. Ada nak soalan tanya tu deh. Kata orang India, orang Cina, orang Keling gapo tu ada gedak hok duk tinggal lagi learning. Kalau kita tengok dalam kitab deh, dalam tanah itu kata apabila Raja Hijrah tu bagi kawasan dah, kata orang India duduk seberang seberang tanjung hingga ke Penarik. Orang Arab, jenis Arab duduk belakang istana hingga ke Pujuk. Orang Eropah, orang putih duduk di Kuala Jamu. Orang Tani duduk keliling Kisik dan Bana. Jadi dia morning ni, dan pada masa itu ni dia berlaku fashion. Berlaku fashion ni. Orang Tani dia tak serupa dengan suku Melayu tempat lainnya. Kalau suku Melayu tempat lain tak nikah lah kau suku. Tak nikah lah kau suku. Kita orang Minang, orang Aceh nikah orang Aceh. Orang Batak ke. Orang Sunda dengan Sunda dia tak berlaku suku. Tapi orang Tani tak. Tak pernah ada istilah orang kata ada lagi ni ada kahwin dengan orang luar. Maka orang Tani ni suka kahwin dengan orang luar. Pada masa tu orang Tani tu ramai nikah dengan orang luar. Sebab nak menunjuk bahawa dia tu dah capu banyak. Inilah akibat buat orang Tani tu jadi darah capu seperti Ahmad Royak. Darah capu. Sebab kalau kita nikah sama bakal kita ni, mulak kena terang. Heran. Dah kita bawa Royak banyak nak bodoh. Nyakit belaka. Habis gajah dulu pun nikah sama gajah dah ya lakoh gajah pula. Gajah tu dengan gajah lek nung tu Kalau bakal tulur tu banyak nak gitu. Maka nikah dengan orang asing ni fashion banyak di Tani Madang satu. Kalau kita tengok pada kampung-kampung ada orang banyak deh. Saya nak contoh. Seperti kampung belah lek barat. Tu jelas dalam kitab ni sebut. Kata apabila ia pergi sapa di markah tentera di Gelang Gajah, terdapat bahawa situ adalah permukiman orang Arab dan Parisi. Gambar ada sebut. Kalau jamu tu orang nak jenis jangok sikit muka bek capu dah orang putih. Kok pujuk tu orang Arab capu. Kok lain pun ada sebab dia kokobiyak gi ke. Muka-muka orang kokobiyak gi. Ini kalau kita tengok orang Tani lah dengan logik dengan mata dulu deh. Kita tak ada pesak dengan lain dengan mata dulu. Muka orang Tani ni memang payah nak beza. Kalau kita tengok orang Jawa, kita rasa meh dah. Neo Jawa tu back tu. Gambar tak? Mereka hok capu dengan orang lain dah. Tapi kalau Jawa kita tahu dah. Hidung jepuk. Mata so turun. Jawa. Kita tengok je main-main ni orang Jawa. Orang Aceh, kepocerana besar dah. Aceh gambar. Aceh nak main dia. Sia kita gambar tengok. Orang Cina cerak. Orang tua pun cecek kita tak bisa ngaji gapo sekolah ke. Tengok muka dia gambar pula tuan. Meh ni Cina ni Jepun, ni India, mata bulak. Dalam tekok besar ni orang putih. Tapi cuba royak muka orang Tani ke mana? Dah ya? Bisa kata zaman dulu ada orang luar negeri dah bawa kapal laut mari Tani kali pertama. Lepas tu saya ada lah misal kata saya ke Tani duk main patah lepas tu. Dia mari tepi patah pak dia nampak saya dah. Dia tandah lah. Zaman dulu dah. Dia tahu orang Patani ini tidak beza sangat dengan orang Bengali. Wajah-wajahnya sepertinya orang India misal tu. Sebab apa dia jumpa saya di patah mula-mula. Kan mari. Misal kata you mari pak jumpa demo. Tak serupa dengan saya tu. Dia tulis pak jumpa pak muka sepertinya orang Arab misal tu. Jumpa seperti dengan orang putih ke Saya pula. Aku tu. Ini akibat daripada dulu ramai dah.
hok nikah lagu tu. Dan juga kalau kita tengok maka kerana ada orang luar banyak itulah maka timbul dua kalimah yang baru iaitu kalimah wan dengan kalimah cik. Kalau tengku, tuanku, tuanku, ni. Lima ni istimewa orang Taning ya, orang Melayu ya. Orang asing dia tak boleh guna lima ni sebab ni bakal raja tertib dah paling tinggi. Tengku, tuanku, tuanku, ni. Lima. Maka ia timbul pula cik dengan wan ni kerana berlakunya nikah dengan orang luar. Gapo? Kalau apa ni wan dulu wan. Wan ni awal permulaan. Wan ni kerabat Latino tu kerabat raja nikah dengan orang asing. Maka anak tu jadi wan. Pas zaman dulu raja kita, raja Taning. Raja Taning agung ke raja daerah ke apabila punya khabar kata orang Aling mari. Orang Aling daripada Yamen banyak okey. Orang Arab orang Aling mari Taning, yo nak wis selalu dah anak Tino. Perak. Yo nak usaha wi anak Tino dia, anak raja tu nikah dengan orang Aling. Habis tu boleh dengan orang Aling, anak tu bik wan. Habis tu kita tengok pak tu, ulama mak kita kebanyakan nak wan saja. Pe. Tu. Ini tertib dia wan duk situ saya. Nombor yo ramai dulunya berawal daripada hak Tino tu anak raja nikah dengan orang asing. Orang asing tu kebanyakan orang Arab, ulama. Anak jadi wan. Lepas tu wan yang nikah dengan pia pula wan. Dia ada tertib dia lah kerana wan. Lepas tu kalau cik ni adalah raja lelaki. Guna gelar ku dengan ni. Ku dengan ni nikah dengan orang Tino, orang awal. Orang keluarga, orang biasa. Maka anak tu jadi cik. Dan raja pula nikah dengan orang asing pula. Anak pun jadi cik. Biasa orang asing ni orang Cina. Sebab dia janguk. Raja yang nak. Tu jadi cik. Dua cik. Yang lain dengan tengku. Kalau tengku, tuanku, tuan, nikah dengan orang biasa. Anak baru jatuh jadi ku ataupun ni. Selapis dulu. Ni tiga ni tinggi ni. Tengku, tuanku, tuan ni tinggi. Lapis satu. Ni, ku dengan ni lapis dua. Ni nama darjah raja yang kelima dah. Bawah dah. Kalau ni nikah dengan orang biasa pula. Jatuhlah jadi cik. Anak. Habis you kena nikah sama dia. Tadi tiga ni nikah hari ni tak apa boleh guna lagi. Tengku. Tapi kita ni tengku. Nikah dengan Tino biasa. Anak kita tak boleh dah tengku. Kena sorang je hak sulung. Yang kedua tak boleh pakai tengku dah. Ya ada dalam surat ya tertib nama dia raja. Tapi mak kita lah ni je pakai ikut si. Asalkan dulu tu nenek aku tuai sokmo lah, tuai susu siapa lah ni. Sedangkan nikah dengan keluarga habis dah. Okey. Salah tu. Dia tak ada salah hukum agama deh, salah adat nama. Siyo juga takut jadi sawe ke, apa ke, takut jadi tidur tak menyera ke, tiok sokmo ke lagu tumo yalah. Tak ada berdosa. Tapi tak molek dia adat lah. Itulah. Maka sekat tu saja malam ni lajak sikit sebab kita belum tentu kata malam esok minggu depan nak boleh baca ke tak. Tapi kita insya-Allah nak boleh baca lah. Dan sebab masalah COVID corona ni saya pun pakat gitulah, semua pakat sabar, pakat berdoa dan semoga COVID corona ni cepat habis dan kita pakat jagalah yang mana doktor yang lebih pakar ajar kita kata kena jaga diri, laku ke diri lagu mana dan juga dengan ulama oyak lagu mana dah. Maka malam ni sekarang ni saja, insya-Allah kita sambungkan lagi. Kalau saja astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Amin ya Allah.